Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 135 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 4,702 kes, iaitu bersamaan dengan 73.15% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 6 Mei 2020 jam 12 tengah hari, terdapat 45 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 6,428 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 1,619 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan bahawa daripada 45 kes baru yang dilaporkan hari ini, satu kes import dilaporkan. Ini bermakna kes penularan tempatan adalah sebanyak 44 kes, di mana sebanyak satu kes telah dikesan dari kluster dan lokaliti di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan di kawasan Pasar Borong, Kuala Lumpur. Sehingga kini, seramai 22 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan daripada jumlah tersebut, 9 kes memerlukan bantuan pernafasan. Daripada maklumat terkini yang dilaporkan ke CPRC Kebangsaan, duka cita dimaklumkan terdapat pertambahan satu kes kematian. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah 107 kematian, iaitu bersamaan dengan 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Kes kematian ke-107 iaitu kes 2,380 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 51 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis, darah tinggi dan penyakit buah pinggang. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 22 April 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 5 Mei 2020 jam 2.53 petang. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang, iaitu MAIPS. Pusat ini telah dibangunkan sebagai salah satu usaha persediaan dan langkah kesiapsiagaan untuk mempertingkatkan kapasiti fasilitis Kementerian Kesihatan bagi menampung pesakit COVID-19. Seperti dimaklumkan sebelum ini, pusat ini telah memula operasi pada 21 April 2020 dan telah menerima pesakit COVID-19 yang berisiko rendah dan tidak bergejala. Perkhidmatan yang telah disediakan adalah perkhidmatan klinikal seperti ward pesakit dalam untuk pesakit COVID-19, ruang resusitasi untuk menstabilkan pesakit dalam keadaan kecemasan sekiranya perlu, perkhidmatan ambulans, perkhidmatan farmasi, perkhidmatan X-ray dan juga perkhidmatan makmal patologi. Terdapat 2 dewan dengan jumlah kapasiti sebanyak 604 buah katil. Pusat ini turut dilengkapi dengan ruang istirahat bagi bilik persalinan, televisyen, komputer serta talian jalur lebar untuk keselesaan pesakit. Bagi petugas kesihatan pula, pusat ini mempunyai ruang kerja khusus dan tempat istirahat. Pusat ini dilengkapi kawalan kamera litar tutup dan di bawah kawalan keselamatan pihak polis sepanjang masa. Sehingga kini pesakit stabil telah diterima daripada Hospital Kuala Lumpur, Hospital Sungai Buloh, Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia dan beberapa pejabat kesihatan daerah daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, Selangor dan Negeri Sembilan. Dengan beroperasinya pusat kuarantin dan rawatan COVID-19 berisiko rendah di MAIPS, Hospital Kuala Lumpur telah boleh meneruskan semula kebanyakan perkhidmatannya, misalnya kes-kes pembedahan elektif. Sehingga 5 Mei 2020, jumlah kumulatif kes positif COVID-19 yang telah dirawat di pusat ini adalah seramai
217 kes, di mana 65 kes telah dibenarkan discharge dan 152 kes masih dirawat. Terdapat 7 orang pesakit yang telah dirujuk semula ke hospital untuk rawatan lanjut. Setakat ini terdapat seramai 212 anggota kesihatan yang bertugas di pusat ini dari pelbagai kategori yang merangkumi 3 pakar perubatan, 34 pegawai perubatan, 90 jururawat terlatih, 21 pegawai farmasi, 8 juru X-ray, 9 juru teknologi makmal perubatan, 9 pegawai dietetik dan sajian, 2 kaunselor, 38 daripada lain-lain kategori pelbagai pangkat. Kesemua anggota kesihatan ini telah dimobilisasikan dari Ibu Pejabat KKM, Jabatan Kesihatan Negeri, Hospital Kementerian Kesihatan, Hospital Angkatan Tentera, Hospital Universiti Awam dan juga anggota sukarelawan. Pusat ini juga mempunyai satu pasukan yang dikenali sebagai Pasukan Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial yang memberikan perkhidmatan sokongan emosi, psikologi dan spiritual kepada pesakit dan juga petugas. Pusat ini menggunakan sistem teknologi maklumat iaitu HIS at KKM yang telah dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia bagi pengurusan rekod perubatan pesakit. Ia merangkumi rekod perubatan elektronik yang digunakan dalam pengendalian maklumat pesakit termasuk preskripsi ubat, pemesanan diet, X-ray dan sampel perubatan. Di samping itu, pusat ini juga menggunakan sistem CPRC Hospital bagi tujuan pengumpulan data untuk penyelarasan dan pelaporan yang lebih tepat dan terkini. Terima kasih diucapkan kepada semua pihak yang telah sama-sama bekerjasama untuk menjayakan cetusan idea yang amat berhormat Perdana Menteri, iaitu termasuklah Agensi Pengurusan Bencana Negara NAKMA, Kementerian Kesihatan Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Jabatan Kebajikan Malaysia, Jabatan Kerja Raya dan juga pihak pengurusan MAIPS. Susulan tindakan agresif kerajaan dengan menggunakan pendekatan tertumpu iaitu targeted approach, lebih banyak kes telah dapat dikenal pasti dan kini jumlah kes didapati sedikit menurun. Namun begitu, situasi ini masih boleh berubah mengikut hari dan masih terlalu awal untuk mengisytiharkan bahaya COVID-19 sebagai risiko rendah. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan semua bahawa penurunan jumlah kes tidak seharusnya membuatkan masyarakat leka dan terlalu mengambil mudah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Malahan, masyarakat diseru untuk terus mengekalkan segala usaha selama ini dalam memerangi virus ini bersama kerajaan. Justru Kementerian Kesihatan memohon kerjasama daripada rakyat Malaysia untuk saling menjaga dan melindungi daripada virus COVID-19 ini. Ia boleh dicapai dengan mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Yang kedua, mengamalkan tahap kebersihan yang optimum pada setiap masa seperti kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun, mengamalkan jarak sosial selamat iaitu social distancing sekurang-kurangnya 1 meter daripada orang lain, mengamalkan norma-norma baru dalam kehidupan seharian. Kementerian Kesihatan akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan ini melalui segala maklumat yang diperolehi dan akan dimaklumkan kepada rakyat daripada masa ke semasa. Seterusnya ingin dimaklumkan laporan kluster COVID-19 di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan sehingga 6 Mei 2020. Yang pertama, lokaliti pusat bandar utara dan Pasar Borong Kuala Lumpur ada pertambahan 1 kes menjadikan jumlah kes positif 181 kes, iaitu 80 kes di luar pusat, iaitu 80 kes luar kawasan PKPD. Ia melibatkan 108 bukan warga negara dan 1 kematian bukan warga negara. Lokaliti kedua ialah Selayang Baru, tiada pertambahan kes.
kekal dengan jumlah kes positif 52 dan melibatkan 36 bukan warga negara. Seterusnya, kluster perhimpunan di Masjid Seri Petaling. Setakat ini, bilangan sampel diambil dan diuji ialah 35,913 dan kes yang positif adalah 2,311 melibatkan 5 generasi, iaitu ada pertambahan 24 kes hari ini, iaitu 19 kes daripada generasi kedua dan 5 kes daripada generasi ketiga. Seterusnya, laporan daripada 346 madrasah dan sekolah tahfiz. Dikenal pasti 16,097 pelajar, guru dan kaki tangan. Dan 8,984 telah menjalani saringan dan ujian COVID-19. 417 kes didapati positif, iaitu bersamaan dengan 4.6%. Dan laporan warga negara yang pulang dari luar negara, iaitu jumlah yang dikuarantin adalah 29,632. Dan semalam kita ada pertambahan satu kes, iaitu menjadikan jumlah kes ialah 334 kes. Seterusnya, laporan kluster COVID-19 yang aktif sehingga 6 Mei 2020, iaitu yang pertama, kluster Sekampung Sungai Lui, ada pertambahan 3 kes, menjadikan jumlah kes ialah 161, di mana 127 kes telah sembuh. Yang kluster kedua ialah petugas kesihatan Kuching, ada pertambahan 2 kes dan jumlah kes adalah 60. Dan kluster Pedas ada pertambahan 2 kes dan jumlah kes adalah 8. Dan kluster yang lain tiada pertambahan setakat ini. Jadi saya buka kepada soalan, kalau ada apa-apa pertanyaan silakan.